Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, pagi ini kita masih lagi diberi kekuatan, kesihatan, ketabahan, kesabaran untuk kita menghadapi, meneruskan perjuangan kehidupan kita. Dan alhamdulillah juga kita masih lagi kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 2 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Jadi mudah-mudahan kita semua sahabat-sahabat di luar sana, anda semua, kita lah diberi ataupun dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersama-sama bertemu Ramadan pada tahun ini, dan juga kita diberi kesempatan, kesihatan, kekuatan sehingga 30 hari Ramadan tu kita dapat habiskan. Jadi pada pagi ini, di kesempatan ini saya ambil sedikit masa untuk membuat sedikit pengkongsian ataupun sharing dengan anda semua sahabat di luar sana. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini dapat membantu ataupun dapat menggencarkan lagi perjalanan kita di bulan Ramadan 30 hari nanti. Jadi sebelum saya mulakan perkongsian saya, saya sangat sukalah untuk kita nak menyemarakkan lagi akan hadirnya Ramadan pada kali ini. Saya mulakan dengan satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawasanya apabila datangnya Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dirantai dirantai syaitan-syaitan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita semua bahawasanya bulan Ramadan ini penuh dengan ibadah yang kita boleh semaksimum mungkin untuk kita dapat, dan sangat rugilah kalau kita berlalunya Ramadan tu kita tidak memperolehi apa-apa. Jadi di sini pagi ini saya nak share, saya nak kongsi satu tip penting lah yang boleh anda semua sahabat-sahabat saya di FB saya boleh guna. Itu apa tip saya nak share lah, tulis dan tampal. Tulis dan tampal, ataupun sekarang zaman teknologi boleh tulis dekat kita punya handphone lah. Jadi kenapa saya sarankan untuk kita tulis dan tampal? Ini saya punya point lah, itu persediaan ataupun persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Iaitu tulis dan tampal ni kenapa? Kalau mengikut kajian saya cari, ni kajian yang betul lah, saya cari yang penulis tu tapi tak jumpa. Kalau menurut kajian, orang yang menulis dia punya target ataupun goal yang dia nak capai tu, dia tulis 44% dia boleh capai. Dan juga saya saya adalah bergaul ramai jugalah dengan usahawan-usahawan yang dah berjaya, dan mereka pun mencadangkan benda yang samalah, iaitu apa yang goal yang kita nak capai, apa yang kita target pada tahun ini, jadi kita kena tulis dan sebaiknya tampal. Jadi itulah maksudnya, walaupun tip yang simple tapi dia amat main peranan lah untuk kita mencapai apa yang kita sepanjang 30 hari Ramadan tu dengan semaksimum yang mungkin lah. Jadi berbalik kepada poin saya lah. Jadi saya harap anda semua di luar sana, sahabat-sahabat FB saya, santailah bersama saya di ruangan FB ni. Jadi apa yang saya nak share, tulis dan tampal ialah
Ini antaranya yang saya boleh cadangkan lah, iaitu berkenaan tentang tulis dan tampal. Yang pertama, persediaan untuk diri. Persediaan untuk diri. Persediaan untuk diri maksudnya persediaan untuk diri, contohnya kita boleh buat bersahur pada setiap pagi, bersahur setiap hari, walaupun sedikit. Contohnya lah, bersahur pada setiap hari walaupun sedikit. Jadi ni contohnya yang kita boleh buat. Jadi mungkin tahun lepas kita ada termis ke sahur, jadi tahun ni kita perbaiki dan kita tulis dan kita tampal. Jadi mengingatkan kita lah, bersahur pada setiap hari walaupun sedikit. Yang kedua, yang untuk diri, mungkin boleh juga kita bersedekah. Bersedekah kan. Contohnya kita buatlah, kita tulis bersedekah RM1 sehari. Jadi kita boleh tukarlah duit kita yang guna untuk buat beli sarapan sebelum ni, kita boleh tukar kepada bersedekah RM1 sehari. Jadi bila kita tulis ni, dia boleh, kita tulis dan tampal ni, dia boleh menguatkan lagi untuk kita lakukan benda tu lah. Bersedekah RM1 sehari. Dan yang tiga, mungkin boleh juga kita biasalah kita target tilawah, mungkin 1 kali khatam. Kalau 1 kali khatam, maksudnya sehari kita kena habiskan 1 juzuk lah. Dan kita boleh plan lah berapa yang kita nak capai untuk 1 hari tu. Ni apa yang kita boleh tulis untuk persediaan untuk diri lah. Dan juga kita pergi pula kepada persediaan untuk persediaan untuk keluarga. Apa yang kita boleh tulis untuk persediaan untuk keluarga. Ini contoh yang saya boleh bagilah. Mungkin banyak lagi. Ini contoh yang saya boleh bagi. Mungkin yang simpelnya, tahun ni memang kita tahun ni kita dah upgrade di kita lah, iaitu menjadi imam tetap. Menjadi imam tetap. Mungkin sebelum ni kita menjadi makmum tetap kat surau, kat masjid mana-mana. Jadi tahun ni kita menjadi imam tetap. Jadi kalau boleh solat tarawih tu kita tak miss lah. Kita lakukan secara berjemaah dan kita menjadi imam yang tetap, dan kita membuat persediaan mungkin apa surah-surah yang kita nak baca. Ini untuk keluarga lah. Yang kedua, mungkin keluarga yang simple yang saya boleh cadangkan, mungkin kita boleh buat sesi tadarus dengan isteri dan anak-anak. Mungkin tahun-tahun lepas kita banyak tadarus kat surau, kat masjid. Jadi tahun ni kita ada masa yang banyak lah untuk kita ambil masa peluang kita tadarus bersama isteri dan anak-anak kita. Ini yang kita boleh tulis tentang persediaan untuk keluarga lah. Tu yang kedua. Dan yang ketiga yang saya nak share, tulis persediaan kepada masyarakat. Tulis persediaan kepada masyarakat. Jadi tulis yang kepada masyarakat ni, apa yang kita boleh buat, mungkin memberi juadah berbuka seminggu sekali kepada kita punya jiran-jiran, ataupun di ambang Ramadan ni kita menghadiahkan juadah berbuka seperti kurma. Ada kisah kawan saya, sahabat-sahabat saya ada juga lah yang memang suka bila masuk Ramadan dia akan beli kurma, dia akan packing kecil-kecil dan dia letaklah satu stiker kecil dan dia bagilah kepada rakan-rakan tempat kerja ataupun kawan-kawan dia. Cuma pada tahun ni kita mungkin agak susah lah nak bagi rakan sekerja. Jadi kita boleh apply taman-taman kita, geng-geng surau kita ataupun sahabat-sahabat kita yang dekat-dekat taman kita lah, kita boleh bagi. Ni antaranya lah kita boleh apply, kita boleh buat tentang persediaan yang kita tulis tentang persediaan itu. Jadi itulah antara tip simple saya, iaitu tulis dan tampal berkenaan tentang persediaan kita, iaitu persediaan untuk diri, persediaan untuk keluarga, persediaan untuk masyarakat. Jadi saya ulang balik, kenapa kita perlu tulis benda ni, dan memang mengikut kajian lah, 44% orang yang tulis apa yang dia nak capai tu, apa yang dia nak buat tu, 44% dia boleh capailah apa yang dia tulis tu. Jadi saya sarankan kepada anda semua, kita masih ada masa lagi, 2 hari lagi ada masa lagi.
sebelum masuk Ramadan. Jadi kita boleh tulis dan apa yang kita nak capai lah. Mungkin paling simple kita boleh buat template kat handphone ke kan. Ni untuk diri, ni untuk keluarga, ni untuk masyarakat. Ni cadangan saya je lah. Mungkin boleh tambah lagi. Jadi ada masa lagi 2 hari kita tulis ataupun kalau boleh buat aktiviti keluarga tulis kat kertas majung ke, tulis apa nak capai untuk keluarga, untuk diri. Jadi tampal. Jadi menyemarakkan lagi lah suasana Ramadan tahun ini. Dan InsyaAllah dengan tulis tu memberi satu push kepada kita untuk kita buat sebaik mungkin. Itulah antaranya tip yang saya nak share pada pagi ni. Jadi saya boleh minta tak para sahabat saya yang tengah live ni komen sikit apa tip penting yang saya share tadi tentang persediaan dia sebelum saya pergi kepada poin penutup. Dia nak komen ke sikit? Oh, tak apa, tak ada Jadi kita teruskanlah. Teruskan. Jadi saya sebelum penutup saya recap baliklah. Tip saya nak share ni lah, itu tulis dan tampal berkenaan tentang persediaan kita menghadapi Ramadan. Yang pertama, persediaan untuk diri, keluarga dan masyarakat. Itu sajalah. Jadi mudah-mudahan Ramadan pada tahun ni kita semua sahabat-sahabat FB semua dapat lalui dengan baik lah walaupun kita bertemu dengan satu suasana yang baru dan saya sendiri pun ini kali pertama lah kita mengharungi lah suasana pasar di musim PKP suasana baru kita berpuasa. Mungkin tak tahu lagi lah berapa lama, tapi inilah fasa baru dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua FB saya dapat meneruskan dengan baik untuk tempoh 30 hari Ramadan pada tahun inilah. Jadi sebelum penutup, saya nak share satu kisah lah, kisah sirah yang saya petik daripada kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Saya ambil satu kisah ketika Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir diseksa oleh pihak kaum musyrikin lah. Dan kita tahulah keluarga Yasir ni antara yang diseksa teruk lah oleh pihak musyrikin dan amat sekali lah. Jadi saya nak kisahkan ke sini bila Ammar bin Yasir diseksa dan pihak musyrikin bagi satu arahan aku tak akan lepaskan kamu sehingga kamu mencaci Nabi Muhammad dan memuji Al-Lata dan Al-Uzza. Dan Ammar bin Yasir pun dia berbuat demikian dan pihak musyrikin melepaskanlah. Dan selepas itu Ammar bin Yasir bertemu Rasulullah dalam keadaan menangis, mengadu, menceritakan secara jujurnya apa yang berlaku antara dia diseksa semasa oleh pihak musyrikin. Dan baginda SAW bertanya bagaimana keadaan hatimu ketika itu? Dan Ammar bin Yasir menjawab dengan tenang, itu tenteram dengan keimanan. Dan baginda SAW meneruskan lagi jika kamu akan datang diseksa lagi, kau teruskanlah dengan apa yang dia buat sebelum ni lah. Dan dengan itu diturunkanlah satu ayat Quran, iaitu dalam surah ke-16 surah An-Nahl ayat yang ke-106 iaitu illa man ukrihal wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maksud dia kecuali sesiapa yang dipaksa melakukan kufur sedangkan hatinya tenteram dengan keimanan. Ini mengisahkan kisah bagaimana ketika Ammar bin Yasir diseksa dan apa scene yang berlaku pada masa itu, dia jujur memberitahu kepada Rasulullah. Jadi saya mengharapkan sahabat-sahabat semua apa yang kita tulis dan tanpa itu pun kita jujur dan kita pun cubalah sebaik mungkin untuk kita capai apa yang kita tulis itu sepanjang 30 hari Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita tulis dan tanpa itu memberikan kita kekuatan untuk mencapai semaksimal yang mungkin. Jadi saya rasa itulah sedikit tip simple saya. Mudah-mudahan membantu anda semua, sahabat-sahabat SB semua di luar sana untuk mengharungi Ramadan 30 hari nanti. Dengan itu saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Dan akan datang insya-Allah kita akan ada lagi sahabat saya akan apa ni saya punya sahabat akan sambung lagi sesi macam ni pukul 9 pagi. Jadi saya harap anda boleh meneruskan pertemuan kita lah pada pukul 9 pagi. Tarikh akan diumumkan pada FB page Isma Iskandar Puteri. Wallahu alam.